Hai semuanya, hari ini kita berjumpa lagi dengan Cikgu Penny dalam topik ekosistem 2.3 saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan antara organisma dengan persekitaran. Selepas mempelajari topik ini, anda dapat yang pertama menjelaskan dengan contoh saling bersandaran antara benda hidup dan persekitaran untuk keseimbangan ekosistem. Kemudian, mewajarkan kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar, berkomunikasi mengenai contoh interaksi antara organisma hidup dan mengaplikasikan interaksi tersebut dalam kehidupan harian, mencerakinkan faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam satu ekosistem dan meramalkan bagaimana perubahan dalam ekosistem mempengaruhi sumber yang ada dan keseimbangan antara populasi. Untuk hari ini, cikgu hanya menyentuh 3 perkara ini sahaja, manakala 2 perkara ini akan cikgu sambung pada pelajaran yang akan datang. Dalam topik ini, kita akan berjumpa dengan beberapa istilah penting. Yang pertama ialah habitat, spesies, populasi, community dan ekosistem. Mari kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan habitat. Habitat ialah persekitaran atau tempat tinggal sesuatu organisma. Contoh yang ditunjukkan di sini adalah hutan savana. Istilah yang kedua ialah spesies. Spesies ialah sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang serupa dan boleh saling membiak dan menghasilkan anak. Contoh di sini adalah singa. Kemudian kita lihat populasi. Populasi ialah sekumpulan organisma yang sama spesies dan hidup di habitat yang sama. Contoh di sini adalah populasi singa. Terusnya kita lihat community. Community ialah beberapa populasi organisma yang berbeza dan hidup bersama dalam satu habitat dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Contoh di sini adalah komuniti hutan savana yang terdiri daripada beberapa populasi, contohnya rusa, zirafah, populasi gajah dan juga populasi kuda belang. Maka setiap populasi ini akan membentuk komuniti hutan savana. Seterusnya adalah ekosistem. Ekosistem ialah beberapa komuniti yang tinggal bersama-sama dalam satu habitat, saling berinteraksi antara satu sama lain, termasuk segala komponen bukan hidup seperti air, udara dan tanah. Contoh di sini adalah ekosistem hutan savana. Seterusnya kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan keseimbangan ekosistem. Organisma hidup dalam satu ekosistem saling bersandaran dengan komponen-komponen bukan hidup seperti yang pertama air, cahaya, udara dan tanah. Ekosistem yang seimbang ialah ekosistem yang stabil, yang mana organisma hidup dan komponen bukan hidup dalam persekitaran berada dalam keadaan harmoni tanpa gangguan luar. Dalam topik ini, kita ada satu eksperimen wajib iaitu eksperimen 2.1 mengkaji pengaruh suhu, cahaya dan kelembapan terhadap taburan organisma, iaitu kita gunakan kutu kayu. So, ini adalah gambar kutu kayu. Jadi, eksperimen ini kita akan laksanakan apabila kita bersemuka nanti. Cikgu teruskan dengan kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar. Kawasan tropika menerima taburan hujan yang tinggi dan limpahan cahaya matahari sepanjang tahun. Kawasan gurun pula mengalami cuaca panas dan kering yang melampau. Kawasan tundra pula mengalami kawasan sejuk yang panjang dan musim panas yang singkat. Bagaimanakah hidupan menyesuaikan diri terhadap iklim di habitatnya di kawasan tropika, gurun dan tundra? Mari kita lihat satu persatu. Kawasan tropika menerima taburan hujan dan limpahan sinaran matahari sepanjang tahun. Banyak hidupan mendiami kawasan ini. Ciri-ciri penyesuaian yang dimiliki oleh hidupan ialah tumbuhan seperti pokok pisang menggulungkan daun ketika cuaca panas. Reptilia seperti ular menjadi tidak aktif pada waktu panas. Haiwan seperti badak dan juga kerbau akan berkubang dalam lumpur pada waktu panas. Kita lihat kawasan gurun pula. Kawasan gurun mengalami suhu panas dan kering yang melampau. Ciri penyesuaian yang dimiliki oleh hidupan di kawasan ini ialah unta mempunyai bonggol untuk menyimpan lemak dan cairan tubuh yang digunakan sebagai tenaga. Singa kalahari pula mempunyai kaki yang lebih panjang dan tahan tanpa air selama 2 minggu. Kaktus pula mempunyai simpanan air di dalam batangnya. Kawasan tundra mengalami musim sejuk yang berpanjangan. Ciri penyesuaian yang dimiliki oleh hidupan di kawasan ini ialah penguin mempunyai lapisan lemak yang tebal di bawah kulit. Musang Arktik pula mempunyai bulu yang tebal dan telinga yang kecil untuk mengelak kehilangan haba. Tumbuhan di kawasan tundra mempunyai jangka hayat yang pendek, renek dan rapat-rapat untuk menghalang tiupan angin dan mempunyai daun yang halus untuk mencegah perpeluhan. Demikian tadi adalah bagaimana organisma menyesuaikan diri dalam alam sekitar. Interaksi antara organisma terdiri daripada simbiosis, mangsa-pemangsa dan persaingan.
Jenis interaksi antara organisma adalah seperti yang ditunjukkan di sini. Jenis interaksi antara organisma terbagi kepada 3, iaitu simbiosis, mangsa-pemangsa dan persaingan. Simbiosis pula boleh dibagikan kepada 3, iaitu mutualisme, komensalisme dan parasitisme. Mari kita kaji setiap interaksi tersebut. Simbiosis. Simbiosis berlaku apabila 2 atau lebih organisma yang berlainan spesies hidup bersama-sama dan berinteraksi antara satu sama lain. Simbiosis terdiri daripada mutualisme, komensalisme dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang memberi manfaat kepada kedua-dua jenis organisma. Contohnya, buran melindungi ikan badut daripada pemangsa dan menyediakan makanan kepadanya, manakala ikan badut dapat membersihkan buran, memberi nutrien dalam bentuk sisa makanan kepada buran. Lichen pula merupakan alga dan kulat yang hidup bersama-sama. Kulat membekalkan air dan mineral kepada alga, manakala alga berfotosintesis dan membekalkan makanan kepada kulat. Burung piung mendapat makanan daripada kerbau dengan memakan kutu yang melekat di badan kerbau. Badan kerbau bebas daripada kutu. So, ini adalah contoh-contoh interaksi mutualisme, yang mana setiap organisma yang berinteraksi itu mendapat manfaat. Seterusnya adalah komensalisme. Komensalisme adalah interaksi di antara 2 organisma yang memberi manfaat kepada satu organisma sahaja tanpa memudaratkan atau menguntungkan organisma yang satu lagi. Komensal merupakan organisma yang mendapat keuntungan di dalam interaksi ini. Kita lihat contoh. Ikan ramora merupakan komensal melekat pada ikan jerung yang merupakan perumah dan mendapat makanan daripada serpihan mangsa ikan jerung. Dalam interaksi ini, hanya ikan ramora sahaja yang mendapat keuntungan, manakala ikan jerung tidak mendapat apa-apa keuntungan tetapi tidak juga dimudaratkan. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, iaitu paku pakis langsuir yang merupakan komensal menumpang di celah-celah dahan pokok yang merupakan perumah untuk mendapatkan cahaya matahari. Dalam hubungan ini, hanya paku pakis sahaja yang mendapatkan keuntungan, manakala pokok yang merupakan perumah tidak mendapat apa-apa keuntungan tetapi dia juga tidak rugi. Seterusnya adalah interaksi parasitisme. Parasitisme menguntungkan satu organisma sahaja dan memudaratkan ataupun merugikan organisma yang satu lagi. Organisma yang mendapat keuntungan dikenali sebagai parasit, manakala organisma yang dimudaratkan dipanggil sebagai perumah. Contoh di sini adalah cacing pita. Cacing pita adalah parasit yang hidup di dalam usus kita yang merupakan perumah dan dia menyerap nutrien yang masuk ke dalam badan kita. Kemudian contoh yang kedua adalah kutu yang merupakan parasit yang menghisap darah manusia dan juga haiwan yang merupakan perumah. Kita lihat interaksi yang seterusnya ialah mangsa dan pemangsa. Mangsa dan pemangsa melibatkan satu organisma yang makan organisma lain. Mangsa ialah organisma yang dimakan oleh pemangsa, manakala pemangsa ialah organisma yang memburu organisma lain sebagai makanan. Contoh di sini adalah rusa dan juga harimau, di mana harimau adalah pemangsa manakala rusa adalah mangsa. Seterusnya adalah persaingan. Persaingan berlaku apabila organisma dalam satu habitat bersaing untuk mendapatkan keperluan asas yang terhad. Contohnya cahaya, ruang, air, makanan dan pasangan. Tahukah anda bahawa Rafflesia merupakan bunga terbesar di dunia dan merupakan parasit yang menyerap nutrien daripada pokok yang ditumpanginya? Terima kasih kerana telah memberi perhatian dan menonton video cikgu pada hari ini. Jumpa lagi di lain waktu. Semoga sihat selalu.